Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, bertemu lagi dengan cikgu untuk mempelajari coding Python untuk tajuk Asas Sains Komputer tingkatan 2. Okay, so pada hari ini cikgu akan share pada kamu modul yang keempat berkaitan dengan input. Okay, input ni membolehkan pengguna berinteraksi dengan program komputer, iaitu bila kita masukkan sesuatu input, so akan dipaparkan dekat skrin kita nanti sebagai output dia lah. Okay. So, kita akan lihat dulu contoh yang pertama. Okey, ini adalah cara untuk menaip coding dalam Python untuk fungsi yang melibatkan input. So, yang pertama sekali kita biasanya akan isytiharkanlah pemboleh ubah. Kalau kita ada satu sahaja, sebagai contoh di sini cikgu ada nama satu sama dengan, okey, mesti type fungsi dia adalah input, ya, input. Okey, buka kurungan, kemudian double quote. Apakah nama pertama anda? Okey, ayat yang di dalam ni adalah apa yang kita nak arahkan pengguna. Maksudnya, apakah nama pertama anda, ataupun kamu boleh guna masukkan nama pertama anda. Kemudian baris yang kedua biasanya kita akan print untuk output dia. So, print. Okey, di sini cikgu ada hello. Cikgu ada gabungan string kat situlah. Hello, maksudnya nanti dia akan keluar hello. Sebagai contoh di sini hello Satya. Apabila kamu masukkan nama satu, so dia akan keluar outputnya hello nama satu. Okay, so kita akan lihat dia punya coding dia. Okay, so cikgu akan buka cikgu punya Python online. Okay, boleh guna replit.com ya untuk cuba coding dia. Okay, so yang pertama tadi kita akan isytiharkan dulu nama satu. Okay, nama satu tadi mesti ada input, kemudian buka kurungan, okay, double quote. Apakah nama pertama anda? Okay, kemudian baris yang kedua kita akan print. So, kita akan print. Okay, kita tambah hello. Kemudian, koma. Okay, pastikan koma adalah selepas penutup double quote tadilah. So, koma dan kita panggil balik pemboleh ubah tadi. So, nama satu. So, bila kita run, kita akan dapat arahan ya, yang mana minta pengguna masukkan apakah nama pertama anda. So, kamu kena masukkanlah contoh nama pertama anda adalah Siti Nurhaliza. Okay, kemudian bila kita enter, so di situ akan terpaparlah output dia adalah hello Siti Nurhaliza. Okay, so katalah cikgu nak tukar di sini daripada hello, cikgu nak tukar kepada selamat datang. Okay, so bila kita run, dia akan minta kita masukkan sekali lagi. So kita masukkan Siti Nurhaliza. Kemudian bila kamu enter, so dia akan berubahlah selamat datang Siti Nurhaliza. So itu adalah cara komputer berinteraksi dengan pengguna. Okey. Okey, kemudian cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita nak guna dua pemboleh ubah. Di mana dekat sini kita ada gabunganlah daripada fungsi print, pemboleh ubah, gabungan string dan juga input yang kita baru pelajari tadi. So, kita akan cuba masukkan dua nama dan baris yang ketiga kita akan print hello dan kita panggil kedua-dua pemboleh ubah tadi, nama satu dan juga nama dua. Okay, so kita cuba di replit.com. Okay, so kita isytiharkan dulu nama satu. Okay, nama satu, input. Okay, buka kurungan, double quote. Okay, kali ni cikgu nak tukar sedikit, masukkan nama pertama anda. Okay, cikgu letak nokta bertindih. Okay, so ini adalah pemboleh ubah yang pertama. Okay, kalau kamu nak copy, kamu boleh copy coding ni sebab kita akan guna coding yang lebih kurang sama. So, kita paste sahaja dan kena tukar di sinilah. Nama satu tak boleh letak nama satu, kena letak nama dua. Okay, fungsi sama input, masukkan nama. Okay, kali ni kita tukar nama kedua anda. Okay, kemudian kita terus kepada baris ketiga untuk print. Okay, buka kurungan, double quote. Okay, kali ni cikgu nak letak selamat pagi. Selamat pagi. Okay, selepas penutup kata double quote tadi, so kita letak koma dan kita type nama satu, nama dua. Okay, kita tengok hasil dia. Okay, so komputer akan arahkan masukkan nama pertama anda. So, katalah nama pertama anda adalah Ahmad. Okay, kemudian kamu enter. So, komputer akan arahkan masukkan nama kedua. So, nama kedua katalah nama kedua kamu adalah Ali. Okay, kemudian kita enter dan di situ akan terpaparlah selamat pagi Ahmad Ali. Okay, katalah cikgu nak tambah dekat nama tadi, cikgu nak letak Ahmad dan Ali.
So dekat mana kita akan ubah? So kita akan ubah pada baris yang ketiga selepas koma untuk pemboleh ubah nama 1. So cikgu akan tambah sahaja double quote dan cikgu akan letak perkataan dan, okey, penutup dan koma sekali lagi. So pastikan pemboleh ubah ni mesti dia berwarna putih. Bila kamu type dia akan berwarna putih lah. Okey, itu adalah untuk pemboleh ubah. Okey, kita try run lagi sekali. So katalah cikgu masukkan lagi sekali Ahmad. Okey, nama kedua Ali. Dan kita lihat hasilnya adalah selamat pagi Ahmad dan Ali. So itu adalah gabungan pemboleh ubah, gabungan string, print dan juga input. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada soalan. Okay, kita akan cuba contoh yang seterusnya. Okay, kita nak gabungkan print, variable, operator dan juga input dalam satu coding. Operator pun kita telah pelajari. Okey, operator adalah berkaitan dengan simbol ataupun untuk pengiraan. Contoh tambah, tolak, darab, bahagi dan juga floor division, modulus dan sebagainya yang kita telah pelajari. Okey, so kali ni kita nak cuba, kita nak supaya komputer boleh kirakan kita punya umur. Apabila kita masukkan kita punya tahun lahir, so komputer akan automatik kirakan kita punya umur. So cikgu akan cuba tunjukkan di sini, okey, contoh coding dia. Okay, so mula-mula kita akan isytiharkan pemboleh ubah tahun. Okay, dekat sini kita akan masukkan INT. Okay. Okay, kenapa kita perlu letak INT input? Sebab pemboleh ubah kita ni berkaitan dengan nombor, integer. Sebab kita tahu tahun mesti nilainya dia tak ada perpuluhan. So dia adalah INT. So kalau kamu hanya type input, input tu maksudnya dia string. So kalau kita tak letak INT, so nanti dia tak boleh kira untuk kita. Sebab bila melibatkan operator dalam Python, kita mesti isytiharkan tahun tu sebagai INT. Kalau tak nanti dia akan keluar error lah. So kita akan type INT, kemudian kita type seperti tadi input. Okay, buka kurungan lagi sekali. Okay, pembuka kata. Okay, bilakah tahun anda dilahirkan? Okay, cikgu ubah sikit ayat dia. So bilakah tahun anda dilahirkan? Okay, kemudian baris yang kedua. Okay, selepas kita dah isytiharkan pemboleh ubah untuk tahun, maksudnya untuk fungsi input tadi berkaitan dengan tahun, kemudian mesti ada formula untuk mengira umur. Okay, so kita tahu untuk mengira umur kita akan tolak tahun sekarang, tahun terkini lah, tahun semasa. So cikgu akan ubahlah 2021 tolak dengan tahun yang kamu masukkan tadi, so tahun. Okay, kalau kita tak guna INT tadi, so dia akan hanya keluar string lah, so dia tak boleh tolak, dia tak akan berlaku operasi penolakan di situ. Okay, so kemudian baris yang ketiga kita akan print. Okay, print, di situ kita tambah string dia lah, tahun ini saya berumur. Okay, apa yang kita dah tolak tadi dia akan keluar di situ dan kita perlu panggil balik kita punya pemboleh ubah umur, koma, dan tambah lagi satu perkataan tahun di situ. Okey, kita tengok hasil dia. Okey, bilakah tahun anda dilahirkan? So kamu boleh masukkanlah contoh kamu dilahirkan 1981. Okey, so tahun ini saya berumur 40 tahun. Senang ya, komputer dah tolong kira untuk kamu. Okey, kalau kita kira 2021 tolak tahun 1981, so betul lah di situ akan dapat 40 tahun. Okey, katalah cikgu ubah. Cikgu run balik. Okay, katalah cikgu ubah tahun 2002. Okay, kamu dilahirkan 2002. So tahun ini saya berumur 19 tahun. Okay. So itu adalah fungsi gabungan lah untuk print, variable, operator dan juga input. Okay, seterusnya. Okay, cikgu ada latihan sedikit di sini. So cikgu nak kamu boleh cubalah buat latihan ini nanti.